Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof FX. Nama saya Hamdan. Saya nak buat basic BBMAKG sebab ramai yang minta kan. Cuma kita kena ingat banyak perkara dalam trading ni . So salah satu yang kita nak buat ni BBMAKG ni adalah salah satu daripada teknikal. Okey. Jadi saya nak terangkan dulu BBMAKG ni apa dia kan. BBMAKG ni dia teknikal saja. So BBMA ni Bollinger Band gabungan MA dan KG adalah Kanggun, orang yang mengasaskan teknik ni. So dia menggunakan multiple BB. Dia buat banyak BB. So maksimum BB yang kita guna ialah 10. Tapi kita sebagai trader kita bukan nak semua kan. Jadi semua BB yang ada tu hanya untuk kita buat analisa pasaran. Analisa seminggu daripada 1 hari hingga 10 tahun. Jadi supaya kita dapat jangka price nak ke mana dalam jangka masa tertentu. Okey. Perkara pertama yang kita kena tahu sebelum kita masuk ni walaupun dah belajar teknik BBMA yang lain, yang kita kena tahu ialah BB itu sendiri, Bollinger Band. Bollinger Band ni apa sebenarnya fungsi dia kan? Kita nak tahu apa dekat Bollinger Band ni. Apa yang Bollinger Band ni tunjuk. Okay, kemudian kita nak tahu ialah moving average. Dan moving average pula, apa yang kita nampak dengan moving average ni. Bagaimana line tu dibentuk. Baru kita. Jadi kalau kata dia trending up ke, dia trending down ke, yang paling penting ialah kita nak tengok perjalanan harga. Dan perjalanan harga pula, kita nak tengok mengikut tempoh. Itulah pentingnya kedua-dua teknikal ni. Sebab tu dia panggil BBMA. So yang kita nak tengok adalah Bollinger Band dan moving average. Adakah menggunakan BBMA ni cukup? Sebenarnya dah cukup. Tak perlu kita tambah dengan benda-benda lain. Setiap benda, setiap technical indicator yang kita nak guna, kita kena faham dulu. Kalau kita tak faham, kita main ikut je. Orang letak macam tu, kita letak macam tu juga. Kemudian bila setup tak jadi, kita dah panik. Itu sebab kita tak memahami satu-satu teknikal. Okey, jadi saya akan memasa dalam lebih 15 hingga 20 minit saja untuk satu video. Okey, kita kena faham dulu Bollinger Band. Bollinger Band ni dia ada 3 line. Okey, dia ada 3 line. Satu ialah top BB. Okey, dia ada 3 line. Top BB yang atas tengah ialah mid BB, bawah ialah low BB. Itu dia panggil ada 3 line. So sebenarnya mid BB ni apa sebenarnya? Okey. Mid BB adalah sebenarnya ialah MA. Moving average. Jadi kalau kita guna BBMA, kita tak payah lagi buat moving average. Sebabnya line tengah itu sendiri sudah merupakan MA. Kan? Jadi itulah pentingnya kita kena tahu BBMA. Dia guna BB saja. Dia guna satu saja. Kan? Kita memahami satu, kita akan memahami semua sekali. Dengan syarat kita satu tu kita kena faham asas dia. Apa tujuan dia? Kita ada apa ni? Daripada BB ni apa yang kita boleh lihat? Kan? Apa yang kita boleh tengok? Apa yang ditunjukkan? Harga dengan BB Jadi sebenarnya jika kita guna BB, BB ni dibentuk oleh sekumpulan harga. Okey, BB
dibentuk oleh sekumpulan harga mengikut tempoh. Sebab tu dia ada setting. Setting. Setting dia, pertama dia ada period. Kemudian dia ada deviation. Okay, kemudian dia ada apply to. Jadi saya nak sebut satu-satu satu. Period berapa? Period berapa? Bimbit MKJ ni dia mengikut tempoh daripada 1 jam hingga 10 tahun. Okey, saya akan tunjuk contoh 1 hari. Kenapa saya nak tunjuk 1 hari? Sebab 1 harilah kita nak framekan harga tu daripada awal market open sampai market close. Sampai pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi. Kan? Jadi dalam masa 24 jam. Jadi daily ni sebenarnya 24 jam. Oleh kerana dia 24 jam, maka kita kena jadikan dia period dia ialah 24. Sebab dia 24 jam. Bermaksud di time frame H1 ada 24 batang candle. Okey. Dalam sehari ada 24 batang candle. Sebab tu kita set 24. Kemudian deviation, berapa deviation? Deviation ni apa dia sebenarnya? Deviation ni adalah sisihan piawai, standard deviation, iaitu perbezaan antara harga tertinggi dan terendah berbanding dengan moving average. Maksudnya ada range di atas, ada range di bawah. Itu perbezaan dia. Dia ada jarak 1, 2 dan 3. Boleh tak kita letak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Boleh. Tapi tetap harga tak akan sampai perfect 100%. Dia ada sebab So kalau price boleh pergi standard deviation 1, harga tertinggi terendah 1, bermaksud dia sudah mencapai 50% ke atas. 50% ke atas. Mudah andaian dia. Nanti saya akan tunjukkan untuk seterusnya daripada mana asal usul Bollinger Band. Okay, kita ambil dulu, kita buat tempoh 24 jam. Deviation dia kita letak 1 1. Maksudnya perbezaan dia 1, bawah pun 1. Jarak dia. Okay, dalam bentuk percentage. Kemudian apply tu. Kalau kita nak apply tu, sebenarnya kalau kita buat apply tu, kita dalam satu batang ada 4 figure. Jadi kita kena ambil high, low, close. Close high, close low. Okay, high, low. Close low, close high. Jadi ada 4. Kita ambil average antara 4. Okay, antara 4 figure dalam satu batang candle. Jadi dia duduk tengah, dia akan ambil kira semua tu. Jadi dia nampak lebih sederhana, kan? Kalau kita ambil close, average dia ambil close saja. Kalau kita ambil open, dia ambil harga open. Kan? Jadi itu beza dia. Kita ambil yang ambil kira semua. Tu dia ada 4 figure. Okey. Ini adalah time frame H1. Kenapa H1? Sebab H1 ada 24 candle. Bagaimana kalau kita nak set 24 jam di time frame lain? Okay, di time frame lain, setting dia akan berubah. Kita kena jadikan 24 jam. 24 jam ada berapa minit? 60 kali 24. Nampak tak? 20 kali 24. Jadi dia jadi 1440. Jadi lebih. Kan? Jadi kalau di time frame M1, ada berapa minit dalam satu hari? Kemudian dalam time frame 5 minit, dalam satu hari ada berapa candle 5 minit? Jadi itulah sebab kita akan buat setting berubah-ubah mengikut time frame.
bila kita duduk di time frame mana sekalipun, kita akan nampak BB warna merah itu adalah daily. Okey, itu adalah daily. Nanti boleh rujuk nota yang ada dalam Telegram. Okey. So kita buat ialah warna merah, color. Color dia adalah warna red. Okey, kita buat warna red. Saya akan tunjuk dulu yang ni. Okey, setting dia untuk 24 jam. Nanti dari masa ke semasa kita akan tengok lebih dulu lah. Sebab kita akan faham satu je dulu. Bila faham satu, nanti kita tambah satu lagi. Sebab kita nak tahu bila price akan retrace. Kan? Bila kita nak tengok dia ni buat trend ataupun tak. Okay. Ini adalah perkara pertama yang kita kena tahu pasal Bollinger Band. Perkara kedua, kita nak kena tahu yang perkara kedua ialah bentuk dia. Bentuk. Okay. Bila kita tahu setting, kita tengok bentuk pula. Bentuk. Bentuk BB. Bentuk BB ni adalah perkara yang selalu yang kita boleh kesan pada BB. Mula-mula, dia akan bermula dengan flat dan kecut. Ataupun flat. Dia mesti bermula dengan kecut. Kenapa? Sebab shape BB ni, bentuk BB ni, dia menggambarkan volume. Menggambarkan volume trading. Volume dalam market. Volume traders. Volume. Volume trader dalam market. Maksudnya, kalau BB besar, volume dia besar. Kalau BB kecil, bermaksud trader kurang. Itu pentingnya kita tahu. Bila kita tengok dia mula mengembang, maksudnya trader dah mula masuk dalam market dalam satu hari. Kalau kecut, flat, maksudnya no volume. Low volume. Low lah kita buat low volume. Volume sentiasa ada, cuma dia kecil. Pada masa ni, apa berlaku pada masa kecut ni? Pada masa ni, price berada dalam BB. Naik turun. Naik dan turun dalam BB. Okay, dia tak ke mana-mana. Okay. Dia duduk dalam BB. Kemudian yang kedua, dia mula mengembang. Mula mengembang. Kembang. Bila BB kembang, bermaksud trader dah masuk market. Bila dia masuk market, harga akan keluar daripada BB. Jadi dia berada dalam BB masa flat, kemudian dia akan keluar daripada BB, BB akan mula mengembang. Okay, price keluar BB. Okay, menyebabkan BB mengembang. Mengembang ke standard deviation. Standard deviation. Standard deviation ni deviation tadilah yang kita buat tadi. Yang ni deviation. Dia akan pergi satu. Plus atau minus. Minus di bawah, di atas plus. Okay, dalam range 1. Dan mungkin juga dia akan pergi kepada plus 2. Mungkin juga dia boleh sampai plus 3.
plus 3 ni tertinggi. Jarang-jarang berlaku. Kalau momentum yang kuat mengembang di antara 1 dan 2. Okey, antara 1 dan 2 je. Okey, so bermaksud kat sini sudah ada trend. Trend kita nak tengok ke mana? Kita tengok pada MA. Di mana MA? Iaitu mid PB. Dia mengembang. So, ada trend. Sama ada trend up atau down. Dia naik ke atas atau ke bawah. Kalau dia kembang ke atas, maksudnya trend up. Kalau dia mengembang ke bawah, dia trend down. Dalam satu hari. Kemudian, di akhir tempoh, dalam masa 24 jam, BB daily ini akan mengecut. So, kembang, kecut, flat, kembang. Dia akan mengecil dan flat. Dia kena pergi kepada mengecil dulu. Maksudnya dia kembali kepada asal. Kan? Daripada kecut flat, kembang, kemudian dia kembali kepada asal. Balik semula. Okay? Balik semula. Mengecil. Apa berlaku pada harga pada waktu ni? Price masuk dalam BB. Ke MA. Okay? Kemudian yang kedua, kalau dia break MA, akan pergi ke low BB. Alert, kita alert lah. Alert sama ada rejection atau cross breakout. Dia break. Dua benda ni. Kita nak kena alert. Okay? Jadi, saya akan tunjukkan pada graf. Okay, saya akan tunjuk pada chart. Saya akan pergi kepada time frame 1 jam. Pair yang saya nak tunjuk, sebenarnya mana-mana pair pun sama. Okay, sama, semua pair sama. Jadi saya akan tunjuk AU lah. Dia standard pair. AU pada time frame sejam. Saya akan buang dulu yang banyak-banyak ni, nanti takut pening. Jadi kita mulakan dengan 1 hari. Iaitu warna merah. Okay, Jadi saya akan buang dulu indikator-indikator lain yang tidak diperlukan. Jadi kita akan tambah bila kita dah mula memahami. Nampak Dalam satu hari, nampak dalam satu hari, nampak tak? Ini SD1. SD1 price selalu kena. Setiap hari, price akan keluar masuk dalam BB. Ini BB 24 jam. Contoh, kita ambil indikator hari. Saya masukkan indikator hari. Kita tahulah hari apa kan. Okey, bermula daripada Monday. Bermula daripada Monday, daripada sini. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, dalam satu hari ada seminggu. Setiap hari, price akan keluar masuk dalam BB. Nampak tak? Mid BB adalah MA. Nampak tak? Dia mula-mula trend down. Bila dia keluar, masuk cari MA. Dia rejection. Turun ke low BB. Petang masuk balik. Besok keluar. Masuk balik. Jadi setiap hari, price akan buat high-high dengan low-low. High level, highest high point dengan lowest low point dalam satu hari. Kalau kita nak tengok dalam seminggu,
Kita ambil daripada Monday hingga Friday. Dia buat low, kemudian dia buat high. Nampak So, yang ni kita semasa tu kita masa ni ialah kita pergi kepada analisa kan. Kita analisa dulu sebelum kita masuk. Nak entry, kita entry di time frame kecil. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk ialah harga ni diwakili oleh candle dengan BB. Okey, ini SD1. Saya akan masukkan SD2. Apa berlaku dengan SD2? Sebab mungkin tak puas hati bila saya buat SD1. Jadi kita cuba buat SD2. Dalam masa 24 jam, SD2 kita buat color warna merah juga. Nampak tak? Besarkan sikit lagi. Nampak tak bentuk BB? Kembang, kemudian kecut. Flat. Flat ni maksudnya antara range ni sama. Buy and sell ni sama. Kemudian dia mula kembang waktu pagi sampai melepasi SD2, masuk balik cari MA. Okey, dia buat high, low high, kemudian turun. Okey, dia naik cari MA balik. Tak kena. Rejection balik, turun semula. Kali kedua kena. Bila kena tembus dia tak boleh pergi jauh. Dia cuma pergi pada top BB. Turun balik, kena pada MA. Kemudian berlaku kat sini ialah rejection. Naik lagi kan. Jadi kita kena ingat time pukul berapa. Daripada pukul 6 pagi, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2, 3. Petang 2, 3, 4. Turun. 5, 6, 7, pukul 8, pukul 9 naik. Kan ini sebabkan ada NFP. Hari Jumaat malam. Boleh perasan yang tu. Okey. So itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung next video ialah berkaitan dengan moving average. Moving average adalah MACD. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.